Assalamualaikum murid-murid semua. Hari ini kita akan belajar iaitu tajuk koordinat. Okey, untuk tajuk koordinat, yang pertama sekali kita akan belajar mengenal garisan. Okey, cikgu dah lukis dah kat sini. Okey, dalam tajuk koordinat kita ada dua garisan. Yang pertama garisan X. Yang kedua garisan Y. Garisan X ni, garisan X ni kita panggil iaitu garisan mengufuk. Okey, yang ini kita panggil garisan mengufuk. Okey, manakala garisan yang menegak ni, garisan menegak ni kita panggil garisan mencancang. Yang ni kita panggil garisan mencancang. Yang ni kita panggil garisan mencacang. Mencacang. Okey. Kita ada dua garisan. Satu garisan mengufuk, satu garisan mencacang. Ini adalah nama bagi garisan dalam tajuk koordinat. Kalau awak sekolah menengah, kalau sekolah menengah ni kita panggil paksi X dan ni paksi Y. Tapi di sekolah rendah, ini kita panggil garisan mengufuk, ini garisan mencacang. Kadang-kadang juga kalau tak panggil garisan mengufuk, kadang-kadang kita panggil juga ni garisan mendatar. Ni garisan mendatar, yang ni garisan menegak. Tetapi dalam buku dia lebih guna istilah yang biasa dia guna. Ini dia panggil garisan mengufuk dan ini dia panggil garisan mencacang. Okey. Yang kedua, setelah kamu mengenal garisan, kita mengenal pula bagaimana nombor-nombor ni. Ini nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 ni adalah ini nilai untuk garisan mengufuk. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 ini adalah nilai bagi garisan mencancang. Dan dekat sini cikgu ada tanda titik. Titik A, titik B, titik C. Titik A, titik B, titik C ni adalah nombor yang kita akan tentukan koordinat nanti. Nombor yang kita akan tentukan koordinat nanti. Okey, sebelum kita nak tentu koordinat, kita kena kenal. Okey, dan sifar ni adalah merupakan titik. Titik tengah. Okey, sifar ni merupakan titik tengah ataupun kita panggil dia sebagai titik asalan. Ni kita panggil dia titik asalan. Titik asalan. Yang ni kita panggil titik asalan. Jangan pula kamu kata titik alasan. Ini titik asalan. Ingat. Yang tengah ni titik asalan. Okey, setelah kamu mengenal semua ni, baru kita belajar nak menentukan koordinat bagi suatu titik. Kat sini cikgu tandakan titik A, titik B, titik C. Kadang-kadang kita bagi tahu dalam bentuk tempat, dalam bentuk rumah, apa sebagainya. Okey, jadi bagaimana kita nak menentukan koordinat bagi titik A, koordinat bagi titik B dan koordinat bagi titik C. Okey, kita ambil contoh titik A lah dahulu. Okey, titik A. Bagaimana kita nak tentukan koordinat? Okey, dalam menentukan koordinat, yang pertama sekali, bila kita nak menulis koordinat, pelajar kena ingat. Yang pertama sekali, pelajar kena buat kurungan. Buat kurungan. Untuk menentukan koordinat, pertama sekali, penulisan yang betul, pertama pelajar kena buat kurungan. Lepas kurungan, kita akan baca nombor. Titik berada di sini. Okey, ni titik. Okey, kita tengok. Okey, kita kena baca garisan mengufuk dahulu. Nombor di garisan mengufuk. Selepas kita baca nombor di garisan mengufuk, baru kita baca nombor di garisan menegak. Okey, jadi kita tengok titik ini berada di garisan mengufuk di nombor 1. Ni nombor 1. Jadi kita tulis 1 kat sini. Kita tulis 1. Setelah kita baca garisan mengufuk, baru kita baca garisan mendatar. Garisan mendatar pula, garisan mencancang.
Okey, baru kita baca garisan mencancang. Garisan mencancang satu juga. Satu juga. Jadi satu juga garisan mencancang. Jadi ini nombor satu untuk mengufuk, ini nombor satu untuk mencancang. Jadi untuk membezakan dua nombor ni, kita letak di tengah-tengah ni tanda koma. Ini dia panggil penulisan yang betul bagi koordinat. Jadi kita akan baca satu mengufuk, satu mencancang. Ataupun koordinat yang biasa kita akan baca, koordinat dia satu. Koordinat satu. Jadi orang akan tahu satu ni untuk nombor mengufuk, satu ni untuk nombor mencancang. Okey, kita tengok pula koordinat bagi titik B. Okey, titik B. Pertama kita akan baca garisan mengufuk. Garisan mengufuk daripada titik asalan kepada nombor sini, dia nombor apa? Nombor 4. 4. Jadi kita buat kurungan. Sini 4. Okey, lepas itu kita tengok pula B. Titik. Untuk garisan mencancang satu. Okey, jadi satu. Jadi tengah-tengah kita letak koma. Jadi koordinat dia kita akan baca 4 1. 4 siapa? Mengufuk. 1 garisan mencancang. Okey. Untuk yang C pula. Okey, kita tengok C. Okey, koordinat kurungan. Okey, pertama kita tengok garisan mengufuk. Okey, garisan mengufuk 4. Okey, mengufuk 4. Mencancang pula kita tengok 4 juga. Okey, 4 juga. Okey, 4 juga mencancang. Jadi koordinat dia kita akan baca 4. Di tengah kita letak koma. Okey, inilah caranya untuk pelajar menentukan koordinat. Pelajar nak menentukan koordinat bagi sesuatu, tak kisahlah. Kat sini cikgu nilaikan A, B, C. Kadang-kadang ada orang letak gambar rumah, gambar, tak kisahlah. Yang pentingnya pelajar tahu membaca koordinat. Dan pelajar kena ingat nak baca koordinat. Yang pertama kita akan baca garisan mengufuk. Yang kedua kita akan baca garisan mencancang. Dan titik asalan. Koordinat titik asalan apa ada? Okey, titik asalan koordinat dia sebab dia tak bergerak. Okey, sifar di tengah-tengah pusat. Okey, jadi titik asalan koordinat dia pelajar kena ingat sifar. Sifar untuk mengufuk, sifar untuk garisan mencancang. Jadi bila kamu tengok koordinat sifar, ini adalah titik asalan ataupun titik tengah lah dalam tajuk koordinat. Okey, setelah pelajar mengenal cara membaca koordinat, jadi kita akan belajar pula bagaimana nak menentukan jarak. Menentukan jarak A ke B, B ke C. Kita nak menentukan jarak menggunakan bilangan pergerakan garisan mengufuk dengan pergerakan garisan mencancang. Okey, cikgu akan terangkan bagaimana kita menentukan jarak A ke B, B ke C menggunakan kaedah pergerakan garisan mengufuk dengan garisan mencancang. Okey, jadi cikgu harap pelajar tolong tengok betul-betul supaya nanti bila cikgu bagi latihan pelajar boleh buat. Okey, untuk menentukan jarak, okey, kita ada dua cara. Tengok okey. Cikgu nak padam. Okey, tak apalah. Okey, cikgu muatlah kalau cikgu tulis kat sini. Okey, cikgu tulis kat sini. Okey, cikgu tulis kat sini. Okey, katalah soalan suruh pelajar menentukan jarak daripada titik A ke titik B. Okey, titik A ke titik B. Okey, untuk menentukan jarak. Okey, jarak daripada titik A ke titik B, berapa jarak dia? Okey, jarak dia kita buat kat sini. Okey, jaraknya kita buat. Okey, kita lihat. Pertama kita akan bagi. Okey, jarak garisan
mengufuk okey. Jarak garisan mengufuk. Okey, kita tengok mengufuk daripada A pergi kepada B. Okey, kita tengok A pergi kepada B. A pergi kepada B, kita tengok 1 2 3. Okey, sebanyak berapa? 3. 3 unit. 3 unit. Jarak garisan mengufuk, cikgu lupa nak tulis. Jarak garisan mengufuk dari, dari. Cikgu lupa. Dari A ke B sebanyak 3 unit. Okey, itu garisan mengufuk. Garisan mengufuk. Garisan mencancang pula. Cuba kamu tengok garisan mencancang. A ke B. Ada pergerakan tak berlaku? Garisan mencancang. Garisan mencancang tak bergerak, betul tak? Sama satu. Semuanya satu. Titik ni dengan titik ni satu je. Dia tak ada pergerakan. Dia tak ada pergerakan. Sebab titik A dengan titik B ni, garisan mencancang dia berada di satu. Jadi tiada pergerakan. Bila tiada pergerakan, jarak untuk garisan mengufuk kita panggil sifar lah. Jarak garisan mengufuk mengufuk pula. Jarak garisan mencancang. Jarak garisan mencancang dari A ke B sebanyak sifar unit. Sebanyak sifar unit. Faham tak kenapa cikgu kata sifar unit? Kerana titik A dengan titik B ni berada selari. Berada selari sama. Bila berada sama, jadi untuk pergerakan mencancang tu tak berlaku. Maka sifar lah. Sifar unit. Boleh faham? Okey. Jadi cikgu tunjuk contoh yang kedua dah pula. Okey, contoh yang kedua, kita tengok contoh yang kedua, B ke C. Okey, B ke C. Jadi cikgu ubah kat sini lah, sebab ruang cikgu dah tak cukup. Okey, cikgu padan kat sini, B ke C. Okey, dari B ke C. Okey, B ke C. B ke C pula. Kita nak tengok jarak garisan mengufuk dari B ke C. Okey, sekarang ni kita tengok yang mengufuk dulu. Okey, mengufuk. Kita tengok ni. Ni mengufuk. Okey, mengufuk duduk sini. Titik dia. Dan titik di sini. Okey, jadi kamu tengok B dengan C. B dengan C ni garisan dia selari. Selari. Bila selari, mengufuk dia tak berlaku pergerakan. Sebab titik C, B dengan C ni dia sama, selari. Bila selari tak ada berlaku pergerakan. Tak ada bergerak. Tak ada bergerak pergi ke depan, tak ada pergi ke belakang, tak ada. Garisan mengufuk ni ke depan pun tak ada, ke belakang pun tak ada, sebab dia selari. Bila selari sama, kita akan kata garisan mengufuk dari B ke C, garisan mengufuk dia sifar unit lah. Sifar unit. Sifar unit. Sebab tak ada pergerakan. Ke depan pun tak ada, ke belakang pun tak ada. Sebab dia selari. Dia sama. Dia sama. Jadi, kita panggil garisan mengufuk dia sifar. Tetapi untuk garisan mencancang, garisan mencancang kita tengok. Dia mula daripada titik sini, pergi ke C. Okey, kita akan tengok berapa pergerakan dia. Okey, dia akan bergerak 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi 3 unit. 3 unit. Daripada mana? B ke C. B ke C. B ke C mencancang dia 3 unit. 1, 2, 3. Untuk mencancang ada pergerakan. Pergerakan dia 1, 2, 3. 3 unit. Jadi kita akan kata jarak garisan mencancang dari B ke C sebanyak 3 unit.
Okey. Kita ambil satu lagi contoh. Okey, untuk bagi pelajar nampak. Okey, kita ambil lagi satu contoh. Okey, kita ambil lagi satu contoh. Okey, tadi kita dah buat A ke B, kita dah buat B ke C, kita dah buat. Okey, last kali kita akan buat A ke C. Berapa jarak A ke C? Okey, A ke C. A ke C. Okey, kita nak tengok berapa unit. Okey, berapa unit A ke C. Okey, A ke C. Jangan pula pelajar nak kira jarak, pelajar buat straight macam kira. Tak boleh. Ini koordinat. Koordinat tak boleh kita buat straight macam ni. Kita kena buat pergerakan mencancang. Kita kena buat pergerakan mengufuk, lepas tu baru mencancang. Itu cara nak mengira jarak bagi koordinat. Tak boleh kita pakai potong straight macam ni. Tak boleh. Kita kena ikut law dia. Law dia kena buat dulu mengufuk berapa, lepas mengufuk baru mencancang. Okey, jadi kita tengok daripada A nak pergi ke C, yang pertama kita buat mengufuk dulu. Okey, mengufuk dia berapa? Okey, kita bilang 1, 2, 3. Dia berhenti kat sini. 3 mengufuk. Sebanyak 3 unit. Mengufuk. Lepas itu mencancang pula. Okey, mencancang kita buat pula. Nak pergi ke C. 1, 2, 3. Okey, silap. Okey. 1, 2, 3. 3 juga mencancang. Jadi A ke C kita akan kata 3 mengufuk, 3 mencancang. 3 mengufuk iaitu 3 unit mengufuk, 3 unit mencancang. Itu jarak untuk A ke C. Maknanya 3 unit mengufuk, 3 unit mencancang. Jangan pula kita pakai potong straight macam ni, salah. Nak mencari jarak straight macam ni tak boleh. Kita kena ikut pergerakan. Okey, 3 unit mengufuk, 3 unit mencancang. Barulah dapat jarak A ke C. Ini cara nak menentukan jarak dalam tajuk koordinat. Jadi, cikgu rasa setakat ini dahulu penerangan cikgu berkaitan dengan menentukan jarak bagi koordinat dan menentukan koordinat. Bagaimana cara nak menentukan koordinat. Jadi, cikgu rasa itu sahaja penerangan cikgu pada hari ini. Jika pelajar ada masalah, tak faham lagi, bolehlah mesej cikgu, tanya cikgu. Dan insya-Allah jika kita ada masa untuk belajar secara bersemuka nanti, cikgu akan terangkan lebih detail lagi. Sebab untuk buat penerangan di sini, kalau cikgu terang lama lagi kesian dekat pelajar, sebab ini melibatkan penggunaan data untuk pelajar nak melihat video cikgu. Kesian dekat pelajar. Jadi cikgu faham. Okey, jadi katalah pelajar tak faham lagi ke apa benda, boleh tanya cikgu secara personal, mesej, ataupun nanti kalau ada rezeki kita berjumpa secara bersemuka, nanti cikgu akan terang dalam kelas nanti lebih detail lagi untuk pelajar lebih memahami lagi. Okey, jadi cikgu rasa setakat ini dahulu. Okey, jadi sekian, terima kasih.